Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya dalam kongsi ilmu bersama Cikgu Syamsul Suzaimi bin Ahmad Syukri daripada SMK St. Xavier. Baik, pada kali ini saya akan berkongsi satu ilmu dalam mata pelajaran Asasan Komputer tingkatan 3, iaitu bab keempat, kod arahan. Dan saya akan fokuskan kepada subtopik 4.1.5, iaitu membina pangkalan data. Di sini saya akan tunjukkan cara bagaimana untuk kita membina pangkalan data. Baik, sebelum tu sedikit pengenalan berkenaan dengan pembinaan pangkalan data. Yang pertama, ia dibina menggunakan sistem pengurusan pangkalan data atau lebih dikenali DBMS. Apa itu DBMS? DBMS merupakan singkatan kepada Database Management System. Yang kedua adalah perisian yang kita akan gunakan atau akan kita pelajari adalah Microsoft Access, dan ini merupakan simbol bagi Microsoft Access. Baik, yang ketiga, kenapa kita menggunakan perisian Microsoft Access ni? Kerana Microsoft Access telah dilengkapi pelbagai tools bagi memudahkan pembangunan, pengurusan dan penyelenggaraan pangkalan data hubungan. Baik, ada beberapa objek dalam pangkalan data. Yang pertama, jadual ataupun table, pertanyaan ataupun query, borang ataupun form, laporan ataupun report. Okey, baik, mari kita lihat penerangan berkenaan dengan objek-objek dalam pangkalan data. Okey, terdapat 4 objek. Yang pertama adalah jadual ataupun table. Okey, jadual ini merupakan satu entiti diwakili oleh satu jadual. Maksudnya entiti itu mewakili jadual ataupun jadual itu adalah entiti, dan ia menyimpan data mengikut baris. Setiap baris data dipanggil record. Okey, yang kedua adalah pertanyaan ataupun query. Meminta data yang tertentu daripada satu atau lebih daripada satu jadual. Data yang diperolehi boleh dicetak atau dipaparkan. Baik, query ni kita boleh buat sama ada satu ataupun lebih daripada satu jadual. Borang ataupun form merupakan antara muka pengguna dan komputer, memudahkan kemasukan data, memaparkan data daripada pertanyaan, mengubah, melihat atau memasukkan data. Maksudnya di sini dengan adanya borang ataupun form, ia akan memudahkan kita untuk kita nak memasukkan data, kita nak kemaskini, kita nak delete atau apa-apa saja berkaitan dengan data tersebut. Baik, berkenaan dengan borang, kita akan pelajari pada topik yang berikutnya, okey, secara lebih detail. Okey, laporan ataupun report, menyediakan laporan berdasarkan data dalam satu atau lebih jadual atau pertanyaan. Laporan boleh dicetak atau menganalisis data. Ini semua kita akan belajar pada topik-topik yang telah ditetapkan mengikut silibus. Okey, baik. Sebelum kita teruskan dengan pembinaan pangkalan data, okey, baik, kita perlu kenal dulu jenis-jenis data yang ada dalam pangkalan data. Okey, terutamanya dalam pembinaan jadual. Okey, jenis data yang pertama adalah auto number. Okey, menjana pembilang secara automatik dalam susunan menaik. Okey, yang kedua, teks ataupun short text, panjang yang terhad kepada maksimum 255 aksara sahaja. Memo ataupun long text boleh menyimpan teks sehingga 1 GB. Number hanya menyimpan nilai angka. Okey, contoh number ni kalau kita nak masukkan nombor IC tanpa simbol sempang, okey, ataupun dash, kita boleh menggunakan number. Okey, date and time, nilai tarikh dan masa bagi tahun bermula dari 100 hingga 9999. Baik, auto nombor. Okey, saya balik kepada auto nombor. Menjana pembilang secara automatik dalam susunan menaik. Maksudnya di sini adalah ia sesuai dijadikan untuk primary key ataupun ID yang secara automatik. Baik, kita akan lihat dengan lebih detail. Baik,
Ini adalah langkah-langkah, saya akan tunjukkan langkah-langkah pembinaan data, pangkalan data menggunakan Microsoft Access 2016. Apa yang saya akan tunjukkan di sini adalah yang pertama, membina pangkalan data yang terdiri daripada entiti ataupun table. Saya akan tunjukkan macam mana kita nak create table. Yang kedua, membina pangkalan data yang terdiri daripada attribute ataupun field. Macam mana kita nak create attribute dalam entiti tersebut. Dan yang ketiga, mewujudkan hubungan antara jadual dan entiti. Baik, langkah yang pertama adalah kita membuka perisian Microsoft Access kita. Okey. Di sini adalah paparan utama, paparan yang pertama, dan kita pilih blank desktop database. Okey. Apabila kita klik blank desktop database, secara automatik di sini akan ada table 1. Okey, table 1 ada banyak pilihan. Sama ada kita nak save dulu ataupun kita nak hasilkan dulu. Kita save dulu. Okey, kita save dengan nama murid. Okey, murid. Baik, di sini akan tertera nama murid. Okey, baik. Untuk topik ini, kita akan hasilkan dua table, iaitu table murid dan table markah. Dan table ini kita akan gunakan sehingga tamat topik 4.1. Baik, macam mana kita nak create table yang kedua? Okey, kita klik pada menu create dan kita create table. Okey, table. So dia akan ada lagi satu table. Kita klik butang save pada atas ni dan kita klik, kita tulis markah. So di sini akan ada table markah dan table murid. Baik, kita pergi ke table murid. Okey, itu adalah langkah yang pertama, macam mana kita nak create table ataupun entity. Di sini kita ada dua entity, entity murid dan entity markah. Baik, sekarang saya nak tunjukkan cara kita untuk memasukkan ataupun menetapkan attribute bagi entity murid ini. Yang pertama, kita perlu klik pada view dan design view. Okey, di sini field name ataupun attribute yang kita kehendaki. Okey, kita tetapkan attribute yang pertama adalah ID murid dengan short text. Okey, kita tak mahu dia jadikan auto number. Yang kedua, nama murid juga short text. Yang ketiga, jantina, kaum, nama kelas, nama guru kelas. Para pelajar perlu perhatikan di sini attribute tidak boleh ada ruang kosong. Maksudnya jika ada dua perkataan nama dan kelas, saya sambungkan ia menjadi satu menggunakan underscore, simbol underscore. Okey, baik. Sekarang dah siap kita punya field dan kita save. Okey, begitu juga dan kita close. Begitu juga dengan markah. Okey, macam mana kita nak masukkan attribute? Kita klik pada view dan design view dan kita masukkan attribute yang kita nak. So di sini untuk murid kita dah ada entity murid dan attribute nama ID murid, nama murid, jantina, kaum, nama kelas, nama guru kelas. Okey, baik. Baik, sekarang saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak masukkan attribute bagi entity markah. Okey, kita klik pada butang view, kita pilih design view dan kita tetapkan. Yang pertama adalah ID markah. Kita letakkan short text. Okey, yang kedua ID murid, short text juga. Okey, yang ketiga mata pelajaran BM, BI, Sains, Matematik. Okey,
sejarah, geo dan ASK. Baik, kesemua data type ataupun jenis data kita tetapkan sebagai short text. Okey, baik. Dan kemudian kita save. Okey, kita cuma klik pada simbol save sahaja. Baik. Kita dah ada dua table ataupun dua entiti, iaitu murid dan markah. Sekarang yang ketiga, saya nak tunjukkan macam mana kita nak create ataupun kita nak cipta relationship antara dua entiti ini. Yang pertama, kita perlu klik pada menu create dan database tool dan kita ambil relationship. Okey, baik. Di sini akan terpapar dua table. Okey, kita klik table yang pertama, iaitu markah, kita add, dan murid kita add. Kemudian kita close. Kita lihat antara dua entiti ini. Entiti yang pertama murid dan entiti yang kedua markah. Di sini terpapar kunci. Okey, kunci primary key ataupun kekunci utama lah. Okey, kunci primer. Ini kekunci primer bagi markah. Kita lihat ID murid ada pada entiti murid dan juga ada pada entiti markah. Jadi kita boleh connectionkan dia dengan cara kita klik pada ID murid pada entiti murid dan kita drag kepada entiti markah di ID murid. Okey. Baik. Kemudian kita klik ketiga-tiga ini. Di sini dia tulis one to many dan kita klik create. Okey. Secara automatik dia akan paparkan one to many. Ini adalah simbol bagi one to many. Baik, itu adalah cara macam mana kita nak create relationship dan kemudian kita klik save. Baik, seterusnya saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak memasukkan data dalam jadual yang telah kita hasilkan. Baik. Yang pertama, kita akan masukkan data bagi entiti murid ataupun jadual murid. Yang apa yang kita perlu buat, kita hanya perlu klik pada entiti murid dan dia akan paparkan data sheet bagi ID murid. Okey. Yang pertama, attribute ID murid. Kita boleh masukkan record SM101, nama murid Damia Zahra. Okey. Binti Rahim. Okey. Anda boleh tarik dia sekiranya ingin lebih jelas. Okey. Jantina perempuan. Okey, kaum Melayu. Nama kelas 3 asertif. Nama guru kelas Fatimah binti Seman. Baik. Ini record yang pertama. Di sini murid merupakan entiti. Atribut adalah ID murid, nama murid, jantina kaum, nama kelas, nama guru kelas. Dan ini maklumat ini ataupun data ini adalah record. Okey, adalah record bagi entiti murid. Baik, mari kita masukkan record bagi entiti murid dan entiti markah. Baik, di sini saya telah masukkan kesemua data bagi entiti murid. Okey, di sini ada 7 record untuk entiti murid dan bagi entiti markah juga ada 7 record. Okey, bagi setiap subjek saya dah masukkan ke semua record bagi setiap field ataupun setiap attribute. Okey, itu merupakan cara macam mana kita nak membina attribute, macam mana kita nak membina entiti ataupun jadual dan kita nak memasukkan record dalam pangkalan data. Okey. Jadi kita dah masukkan ketiga-tiga ini dan saya harap sedikit perkongsian daripada saya ini dapat membantu anda memahami topik ini. Semoga terus bermanfaat dan semoga kita
bertemu lagi dalam topik yang akan datang. Sekian, terima kasih.